Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Kumpulan kami terdiri daripada Nurdania Batisha binti Anwar, saya sendiri Rabiatul Adawiyah binti Saini dan Nur Aimi binti Syamsul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurdania Batisha binti Anwar, nombor metrik 141816. Saya akan membentangkan tentang hak dan nafkah. Perkataan hak adalah berasal daripada kalimah al-haq dalam bahasa Arab yang bermaksud benar, petunjuk atau kewajipan. Kata jamaknya ialah hukuk dan hikak lawan kepada al-batil, yakni salah. Menurut Al-Fairuz Abadi dalam Al-Kamus Al-Muhit, hak itu salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang juga bermaksud Al-Quran. Pengertian nafkah. Perkataan nafkah berasal daripada perkataan Arab yang boleh diterjemahkan sebagai menghabiskan atau seseorang membelanjakan hartanya dan belanja makan untuk hidup. Nafkah juga bererti mengeluarkan atau membelanjakan. Contohnya, apabila seseorang itu berkata bahawa dia telah menafkahkan hartanya, maka bererti bahawa dia telah membelanjakan hartanya. Dalam penggunaan istilah biasa, ia bermaksud apa yang dibelanjakan oleh seseorang itu kepada ahli keluarganya. Jenis nafkah terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir ialah segala keperluan hidup seperti tempat tinggal, makan dan pakai. Anggarannya adalah berdasarkan kepada kebiasaan satu-satu negeri dan zamannya. Juga berdasarkan kepada kemampuan suami, susah atau senang. Nafkah batin. Nafkah batin merupakan keperluan dalaman rohani. Oleh itu, pemikiran masyarakat kini untuk mengaitkan nafkah batin hanya sekadar mencukupi kepuasan dalam hubungan persetubuhan harus dibuang. Ia bukan setakat perhubungan persetubuhan sahaja, ia merangkumi segala-galanya, terutamanya hal perasaan. Untuk kadar nafkah pula, para ulama fiqh membahagikan kepada 3 golongan suami, di mana yang senang, sederhana atau susah. Sekiranya suami merupakan orang susah, maka cukup sekadar mengeluarkan nafkah yang asas seperti mengeluarkan secupak beras berserta dengan lauk asas yang mengikut tradisi setempat. Kemudian, menyediakan pakaian asas untuk dipakai isteri mengikut pakaian yang dipakai masyarakat setempat, sama ada ketika di rumah atau keluar daripada rumah. Cukup sekadar menutup aurat serta mengikut budaya pakaian orang Islam setempat. Kemudian menyediakan rumah mengikut kemampuan tanpa disyaratkan untuk memiliki rumah tersebut. Sudah memadai sekiranya suami itu menyewakan rumah tersebut sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Saini, nombor metrik 140951. Seterusnya, saya akan membentangkan hak-hak isteri yang boleh diperolehi daripada suami. Semasa perkahwinan, antara hak-hak yang boleh diperolehi daripada suami, yang pertama ialah hak mendapatkan pergaulan dan layanan yang mesra. Yang kedua, hak untuk mendapatkan nafkah. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan didikan agama. Dan yang keempat ialah hak untuk mendapat keadilan. Jika suami berpoligami, apabila kedua-dua pasangan telah bercerai, terdapat juga hak yang boleh diperolehi oleh isteri. Yang pertama ialah hak untuk mendapatkan tuntutan mut'ah. Yang kedua ialah hak untuk mendapatkan tuntutan nafkah iddah. Dan keempat dan yang ketiga ialah hak untuk mendapatkan tuntutan hadanah ataupun tuntutan dalam mendapatkan hak jagaan anak. Seterusnya ialah sebab nafkah diwajibkan kepada suami. Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat yang ke-34, Allah telah berfirman yang bermaksud suami itu pelindung bagi isterinya kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain dan kerana mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada isterinya. Menurut pendapat sebahagian dari ulama mazhab Syafi'i, perkahwinan atau akad adalah menjadi sebab utama kewajipan nafkah ditanggung oleh suami. Walaupun mereka belum tinggal bersama atau bersetubuh, akad yang telah dijalankan menyebabkan suami dikehendaki memberi nafkah kepada isteri yang dikahwininya. Melalui perkahwinan akan lahir pula anak kepada pasangan suami isteri itu. Kelahiran anak-anak dalam masa perkahwinan ini mewujudkan suatu hubungan persaudaraan melalui pertalian darah antara ibu bapa dengan anak-anak. Anak-anak ini pula secara langsung jadi tanggungan kepada ibu bapa. Jadi, adillah untuk seorang lelaki untuk menyediakan keperluan rumah tangga dan memberi perlindungan kepada isteri. Hal ini kerana Allah telah menjadikan tugas isteri untuk mengandung, menyusu dan membela anak dengan persetiaan yang mendalam. Tidak wajarlah seorang isteri untuk melakukan kesemua perkara tersebut, termasuklah mencari nafkah. Hal ini demikian kerana Allah telah mengurniakan lelaki dan perempuan ciri-ciri khas seperti struktur anggota, saraf, akal dan jiwa untuk melaksanakan tugas masing-masing. Seterusnya ialah punca suami tidak memberi nafkah kepada isteri ataupun mengabaikan tanggungjawab nafkahnya. Yang pertama, isteri mempunyai harta sendiri. Jika kita lihat, memang ramai wanita lebih suka bekerja berbanding tinggal di rumah menjadi suri rumah.
kerana mereka lebih gemar untuk mencari duit sendiri tanpa bergantung pada suami. Namun ini telah memberikan tanggapan kepada suami untuk tidak memberikan nafkahnya kepada isteri kerana dengan alasan isteri sudah bekerja dan ada wang untuk menanggung dirinya. Yang kedua ialah sikap suami yang ambil ringan kerana kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu agama, terutama sekali dalam isu berkaitan nafkah ataupun isu mengenai rumah tangga apabila selepas berkahwin. Yang ketiga ialah pendapatan suami yang rendah juga telah mendorong suami mengabaikan tanggungjawab nafkahnya kerana tidak cukup untuk memberikan kepada isterinya. Ada juga suami tidak bekerja kerana sebabkan kesusahan ekonomi, susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sebabkan suami tidak mampu ataupun mengabaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada isteri. Kemudian ialah kesan meninggalkan tanggungjawab nafkah. Oleh itu, meninggalkan pemberian nafkah kepada isteri dan anak-anak dianggap sebagai satu dosa. Ini adalah berdasarkan dalil sabda Nabi SAW yang bermaksud, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya. Walau bagaimanapun, nafkah pada asalnya sesuatu perkara yang diwajibkan. Tetapi, jika isteri redha ataupun menghalalkan nafkah yang wajib diberikan suami ke atas dirinya, ia secara langsung tidak menjadi masalah. Jadi, nafkah itu secara langsung tidak menjadi kewajipan ke atas dirinya. Namun, jika si isteri tidak menghalalkannya, dia akan dianggap sebagai hutang. Tindakan isteri apabila suami mengabaikan nafkah. Antara tindakan-tindakan yang boleh dilakukan isteri apabila suami mengabaikan nafkah adalah yang pertama, isteri boleh menasihati suami. Untuk permulaan, isteri boleh menasihati suami dan juga selalu menegur serta mengingatkan suami mengenai tanggungjawabnya. Contohnya, isteri boleh sentiasa meminta wang saku untuk perbelanjaan harian dan selalu menegur suami. Isteri mempunyai dan berhak untuk menasihati suami supaya rumah tangga sentiasa aman dan juga bahagia. Yang kedua, isteri juga boleh memohon bantuan daripada pihak ketiga untuk menasihati suami. Pihak ketiga ini boleh terdiri daripada ahli-ahli keluarga dan juga rakan-rakan suami yang terdekat. Jika tak mahu menimbulkan sebarang masalah ataupun pergaduhan, isteri boleh meminta bantuan daripada ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang terdekat dengan suami sendiri untuk berbincang dan berkongsi masalah. Contohnya, ibu bapa suami sendiri, adik-beradik yang paling rapat dengan suami dan juga rakan-rakan yang sentiasa bersamanya. Yang ketiga, isteri juga boleh merujuk perkara ini kepada mahkamah syariah. Isteri boleh merujuk mengenai masalah dan juga sebarang perkara yang berkait rapat dengan perkahwinan dan juga rumah tangga di mahkamah syariah. Merujuk perkara di mahkamah syariah adalah salah satu cara ataupun kaedah yang paling berkesan kerana di situ isteri boleh mendapatkan nasihat daripada individu yang betul-betul pakar dan juga bertauliah mengikut syariat Islam. Yang keempat, penceraian. Penceraian adalah jalan terakhir dalam perkahwinan. Jika masing-masing masih tak dapat menyelesaikan masalah antara satu sama lain dan tiada persepakatan dan juga kasih sayang di antara satu sama lain, maka penceraian dan juga perpisahan adalah jalan yang terbaik. Yang kelima, tuntutan fasakh. Tuntutan fasakh boleh dibuat apabila suami enggan untuk berpisah dan juga enggan untuk menunaikan tanggungjawab nafkah. Isteri boleh menuntut fasakh di mahkamah syariah dengan mempunyai bukti-bukti yang lengkap dan juga kukuh bahawa suami enggan menunaikan tanggungjawabnya dan tidak memberikan nafkah zahir dan juga batin. Fasakh dari segi bahasa didefinisikan sebagai batal, manakala dari segi istilah bermaksud pembatalan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad ataupun disebabkan oleh masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Tuntutan fasakh boleh dibuat oleh si isteri apabila yang pertama, suami tidak memberi nafkah iaitu tidak menyediakan keperluan asas seperti makanan, minuman dan juga tempat tinggal. Yang kedua, suami berpenyakit iaitu suami gila ataupun kurang waras atau cacat yang boleh menyebabkan si pasangan boleh menuntut fasakh sebagaimana yang telah dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, suami zalim ataupun suami sentiasa menganiayai isteri seperti memukul, ugut dan tak melayan isteri dengan baik dan juga adil. Yang keempat, suami hilang ataupun suami tidak tahu dan tidak diketahui kedudukannya sama ada hidup ataupun mati selama berbulan-bulan. Yang kelima, murtad iaitu suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya yang terkeluar daripada agama Islam. Secara kesimpulannya, pemberian nafkah adalah sebuah kewajipan dan tanggungjawab yang tidak boleh dilanggar dan perlu dipenuhi oleh suami bagi isterinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kaum lelaki ialah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah
telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Ia amat penting bagi suami dan isteri untuk memahami tanggungjawab masing-masing supaya kehidupan rumah tangga itu lebih harmoni dan menuju ke jalan yang diridai Allah. Sekian sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih.